InsyaAllah dalam tempoh 30 minit ini kita akan cuba mengisi beberapa fakta penting untuk kita sebagai penggerak faham dan menyampaikan di bawah. Sebentar tadi Yang Berhormat Kanda saya Haji Bakri, Ahli Parlimen Tangga Batu, saya ni kalau Haji berucap, saya seronok sebab dia membawa cerita masyarakat. Dia dah tak jadi ceramah politik dah. Betul-betul kita memahami macam mana bermasyarakat, dan dia membawa kita kepada betapa tekanan yang menjadi wakil rakyat tu. Tu sebab bila orang jadi wakil rakyat bukan setakat nak ucap tahniah, kena ucap takziah. Sebab anak kucing mati, bukan anak kucing mati kena pergi tengok kan. Pengundi mati dah tentu dah kan. Tuan rumah Haji Ramli, teman-teman pimpinan PAS, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, anggota-anggota keselamatan yang datang pada malam ini, pasukan polis ni kita kena raih sebab Perikatan Nasional ni menang hampir semua saluran peti undi yang melibatkan anggota kerajaan. Sebab kalau kita tengok awani pada malam keputusan pilihan raya tu, kalau setakat pukul 8 suku kita menang semua dah. Sebab yang dibuka tu peti undi awal dan peti undi pos dulu. Maknanya saudara, ini satu pengiktirafan kepada gerak kerja dan apa yang kita buat selama kita memerintah negara ini. Jadi kita ucap sangat-sangat terima kasih, dan insya-Allah kita tidak akan mempersiakan satu pun undi mereka, dan kita akan perjuangkan nasib ini bersama. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik. Saya tak tahulah Kerak pula ke Melaka ni Ji. Saya ni kalau Melaka Perak, jemput apa Melaka Pahang, baru ni Pahang, Melaka Pahang, saya pergi. Sebab apa? Sebab Melaka ni dia tak ramai macam ni, tak apa Haji Ramli. Sebab dia dah pilihan raya di peringkat pusat, dan dia juga dah pilihan raya di peringkat negeri. Dia kira jauh lagi. Begitu juga di Pahang. Tapi saya tetap datang sebab saya nak bagi tahu bulan 5 Negeri Sembilan nak pilihan raya. Faham tak? Maka orang Melaka kena seberang. Sebab hari itu tak apa jadi tak kan. Dia tsunami tu berlaku, tiba-tiba di Langkau Melaka dapat, Negeri Sembilan tak ada. Maka salah kita lah di Negeri Sembilan ni. Jadi kita pun sedang mengusahakan beberapa perkara, dan insya-Allah Melaka ni unik. Walaupun dia dah sudah pilihan raya, tapi orang kita bertenang, yang tak tenang dia orang bergolak tak sudah-sudah. Daripada sebelum pilihan raya sampai lepas pilihan raya. Bayangkan negeri Melaka menang besar UMNO, Barisan Nasional, pukul 3 pagi yang kat Sumpah. Maknanya apa? Maknanya kamu bermasalah. Kamu bermasalah. Lepas tu hari ni tiba-tiba dah berkocak berapa hari ni kan, dah beramuk apa semua, sampai gantung banner, gantung banting, kerja dia. Tiba-tiba dah terbongkar sampai isu Tamara bongkar, isu Maris. Bukan kita bongkar, tak sempat kita bongkar ni, dia terbongkar semua sendiri. Pengurusan duit Maris, jalan ni apa semua. Oh macam tu selama ni kau paraitkan. Bila dah terbongkar semua, mula agensi-agensi kerajaan seperti SPRM buka mata, terus dua orang duduk petang tadi semeja. Elok dia duduk semeja. Hanya maut yang boleh memisahkan kami.
kita tengok tu saudara, nampak sangat dia yang jenis I love you depan orang ni, itu yang paling banyak masalahnya. Dan dituduh pula, dah tak tahu dah nak tuduh apa, nak tuduh pembangkang, Kang nampak teruk sangat. Dituduhnya siapa tadi, disebut dengan nama Datuk Kamaruzaman Jantan, AJK UMNO Masjid Tanah dalam pertemuan tadi, sebagai memfitnah mereka. Dah orang tak siapa-siapa pula yang jadi bersalahnya. Jadi hakikat sebenarnya ialah UMNO ni saudara dah sampai hujung usia. Tinggal nak mati macam mana ni, nak buka atap ke kan? Kan zaman-zaman kampung dulu kan, buang air air basuh kaki dekat dalam tempayan, dekat tepi tangga nak dibuang ke, atap nak dibuka ke kan? Sebab sahabat-sahabat UMNO ni saudara, saya bagi tahu ramai yang bagus dan ramai yang, tetapi yang memegang tampuk UMNO itu hari ini ialah orang yang mempercepatkan UMNO itu untuk menuju ke kuburnya. Semua tempat bermasalah. Saya sebut hari ini pula berlaku, kita ingat hari itu Melaka nak jadi dulu, tak, Sabah potong. Ketika Melaka memacu di depan dalam persimpangan yang terakhir, kona yang terakhir, Sabah memotong dengan begitu bergaya. Apa yang berlaku di Sabah? Di Sabah ni saudara, yang berlaku ialah, pertama saudara kena faham keputusan Datuk Seri Panglima Hajiji untuk menarik diri daripada Perikatan Nasional itu. Ada orang kata dia lupa diri, ada orang kata dia khianat, tapi bagi saya secara jujurnya, saya mungkin berbeza pandangan, dia telah mengambil satu tindakan yang strategik demi mempertahankan kuasa dan kemenangan rakyat Sabah. Sebab apa? Sebab kalau dia tak ambil tindakan tersebut, memang ternyata dia akan disabotaj. Kerana kedudukan PH campur BN campur warisan sudah pasti boleh mengambil alih, merampas kerajaan Sabah. Maka apa yang Hajiji lakukan pada ketika untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, pada ketika selepas menukar dan pelbagai strategi belakang pintu, apa yang Hajiji lakukan bagi saya ialah, pada hemat itu mungkin dia melakukan strategi untuk bertahan. Tapi masalah utama Hajiji apa dia? Masalah utama Hajiji ialah dia bukan orang politik satu hari. Dia orang politik lama. Sepatutnya dia kenal betul-betul watak Zahid dan watak Anwar Ibrahim. Memang bukan kata bercakap menipu, tak bercakap pun memang menipu. Saudara, hakikatnya ialah, saya sangat tahu semua watak ini kawan-kawan, apa yang dijanjikan dan sebagainya. Memang Anwar telah berjanji untuk tidak ganggu Sabah, Zahid dah janji untuk tidak ganggu Sabah. Tapi saudara, akhirnya hari ini terbukti. Triggernya apa? Semalam ramai orang tak dengar sidang media yang dibuat oleh Bung Mokhtar. Saudara, apa yang berlaku ialah Bung Mokhtar menyebut kononnya Hajiji break perjanjian. Perjanjian dia apa? Perjanjian dia ialah harta ghanimah ni bagi-bagi, ni ada tuan-tuan dia. Maka Saleh Keruak, Saleh Keruak Tan Sri dia, Saleh Keruak merupakan chairman kepada sebuah GLC kerajaan negeri yang dipanggil Khazanah. Di Kuala Lumpur pusat ada Khazanah K, di Sabah ada satu Khazanah dipanggil dengan ejaan Q, Khazanah. Khazanah ni antara GLC besar. Apa yang berlaku baru ini saudara, yang sebelum pilihan raya saudara kena ingat, iaitu Ketua
pemimpin UMNO di Tawau telah ditangkap dengan duit cash dalam rumah dia. Ini semua relate kepada apa? Penjualan kepentingan sebuah syarikat, anak syarikat kepada anak syarikat kerajaan negeri, khazanah ini saudara, yang dikenali sebagai CTTSB, iaitu syarikat yang mengendalikan pencawang-pencawang dan pemancar di seluruh negeri Sabah. Syarikat itu telah dijual di bawah value. Semua orang kecoh di negeri Sabah. Maka tidak ada jawapan konkret selaku di Sabah ni dia tak ada esko, dia panggil menteri. Selaku menteri keuangan, Haji G, ketua menteri yang memegang portfolio keuangan, mengambil tindakan dengan menggantung salih keluar daripada chairman syarikat khazanah. Bung Mokhtar memang tunggu lama. Sudah tahu apa yang jadi kat Sabah ni? Bung Mokhtar ni menteri JKR. Menteri JKR ni dia esko lah. Jadi di Sabah, di Sarawak dipanggil menteri. Menteri JKR. Kerana telah berlaku beberapa masalah. Kenapa tak bunyi dia? Tak menangkap. Tes. Kerana memang terjadi beberapa masalah, maka Bung Mokhtar kegagalan maintenance. Saudara kalau pergi Sabah, pergi Kinabatangan sahaja, jangan pergi tempat lain ni, pergi tempat Bung Mokhtar. Jalan utama dekat roundabout di Pekan Kinabatangan ini ada tersegam bangunan baru JKR. Depan JKR tu lubang jalan paling besar di Kinabatangan. Maknanya kegagalan Bung Mokhtar ni menghabiskan duit tanpa melaksanakan maintenance jalan raya telah menyebabkan urusan maris dan sebagainya diambil oleh kerajaan negeri dan diuruskan secara terus. Bung Mokhtar cukup marah, tapi dia nak marah ketika itu saudara tak boleh, sebab itu kegagalan dia. Jadi dia gunakan benda ni, dia pergi ke Kuala Lumpur. Saudara, saat dia pergi Kuala Lumpur jumpa Anwar Ibrahim, Anwar bagi endorsement. Dia pergi jumpa Zahid bagi endorsement saudara. Akhirnya dia menggerakkan gerakan tersebut. Sepatutnya 2 hari lepas, 5 hari bulan kerajaan telah bertukar. Tetapi apa yang berlaku saudara? Apa yang berlaku ialah apabila kerajaan nak buat bertukar, dia sepatutnya buat sidang media. Syafiee dah siap sidang media 5 hari bulan. Apa yang berlaku ialah 5 orang adun UMNO Negeri Sabah telah pergi ke pejabat Haji G, bagi tahu dekat Haji G ialah kita tak ikut Bung Mokhtar, kita akan terus pertahankan Haji G. Sebab apa? Kalau kita ikut Bung Mokhtar, pilihan raya sekali lagi kita orang semua akan mati, rakyat akan sumpah kami sampai mati. Itu hakikatnya. Lantas bergolak, maka PH telah tarik diri. Sebab apa saudara, kedudukan dia GRS ada 37 kursi. GPS apa namanya ni, BN dan sebagainya ini, minta maaf bukan GPS, mana UMNO dan warisan ada 35 kursi. 7 kursi menjadi penentu saudara, iaitu kursi Pakatan Harapan. Punya pandai Anwar Ibrahim ni saudara, last minute dia corner tang lap, dia tarik handbrake. Akhirnya 7 orang ni pergi sokong dan pertahankan Haji G, sebab dia tahu dia kena cuci pembohongan dia dan sebagainya. Akhirnya hari ni petang ni UMNO Zahid mula bertegang dengan Anwar Ibrahim. Sebab dia orang sangat yakin bila buat pengumuman malam tadi,
buat pengumuman malam tadi yang Bung Mokhtar buat pengumuman ni, walaupun tu 5 ni dah tak, 5 orang dia bocor pecah 2, saudara, 7 Pakatan Harapan pasti ikut Bung Mokhtar. Bung Mokhtar yakin, Bung Mokhtar buat sidang media, Anwar tarik handbrake, dua-dua terkangkang, saudara. Hasil dia, kerajaan Sabah terus berada di situ. Pihak apa namanya ni, UMNO pecah 2 di Sabah, dan apa namanya ni, timbalan menteri dan timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri mula ada alasan untuk berpecah. Nampak tak macam mana? Kerana itu kita kata, saya sebut daripada selepas sahaja kita gagal membentuk kerajaan, sabar dan bersangka baik dengan qada dan qadar, sabar dan bersangka baik dengan ketentuan. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri, dan mereka akan jatuh dalam keadaan mereka sedang kacau bilang. Hari ini, suka atau tidak suka, mereka akan berdepan dengan pemilihan UMNO. Tapi tak apalah, untuk pertahankan Zahid, mungkin mereka tidak akan melakukan pertandingan. Tapi dengan tidak melakukan pertandingan, saudara, puak-puak ataupun orang-orang muda, pemimpin-pemimpin yang celik, orang yang boleh ada pemikiran, tidak lagi akan duduk dalam UMNO dan Barisan Nasional. Saudara, baiklah, itu dalam kawalan mereka. Di luar kawalan mereka, apa akan berlaku? Yang akan berlaku ialah pilihan raya Kedah, pilihan raya Terengganu, pilihan raya Kelantan, pilihan raya Pulau Pinang, dan pilihan raya Negeri Sembilan juga Selangor. Ini malapetaka yang sangat besar bagi mereka. Kita bersiap, mereka nak siap macam mana? Saya bagi contoh kepada mereka yang mendengar di luar sana, dengar betul-betul. Yang raplah, yang bertembung bukan kita. Yang sedang kegelisahan ialah mereka. Yang tak tidur malam ni Anwar, yang resah ni Zahid. Bukan kita, kita elok je. Cuma kucing mati kena pergi tengok, anai-anai rumah kena pergi ziarah, gitu je lah. Yang lain kita tenang. Saya bagi contoh, Dewan Undangan Negeri Ampangan dalam Parlimen Seremban. Kursi tersebut, saudara, 2 penggal dimenangi oleh Pakatan Harapan melalui keadilan. 2 penggal, keadilan menang kursi tersebut. Esko Kerajaan Negeri, Rafai nama, Datuk Rafai nama Esko itu, Wakil Rakyat, bertembung dengan Aminuddin, berebut nak jadi Menteri Besar dalam keadilan. Kursi tersebut UMNO dah siap orang untuk lawan dengan Rafai, dan telah bekerja lebih daripada 5 tahun. Sekarang kursi tersebut dia nak bagi siapa bertanding. Kalau UMNO bertanding, keadilan tak undi UMNO, UMNO pecah pula. Kalau keadilan letak calon, nak tim A ke tim B. Dan ini berlaku di seluruh kawasan-kawasan pilihan raya seluruh negara. Di kursi-kursi yang bakal bertanding. Pulau Pinang saya bagi contoh. Kamu kena ingat, ketika kan selepas ni saya nak tentuh kes mahkamah dan sebagainya, kamu sedang mengalami kemerosotan undi Cina. Undi Melayu kita, alhamdulillah, undi muda kita, alhamdulillah, semakin bertambah. Kerana itu mereka sedang cuba sedaya upaya mencipta persepsi penipuan dan sebagainya, yang kita akan jawab satu-satu. Tapi undi Cina sebelum ini ketika pilihan raya sangat teruk bagi kita. Undi bukan Melayu, sangat teruk. Tapi undi itu sedang menurun dan berpindah kepada kita kerana sikap mereka dan kegagalan mereka menguruskan negara dalam bab integriti. Di negeri Pulau Pinang, saudara,
Pulau Pinang ada 40 kursi. Kita melalui score sheet ataupun undi peringkat parlimen diterjemah dan dikira di peringkat DUN, kita sudah memenangi pilihan raya lepas 14 DUN kawasan Melayu. Kita sudah menang 14 DUN kawasan Melayu. Kita cuma perlu lagi 5 DUN sahaja untuk 7 DUN sahaja lagi untuk memerintah Pulau Pinang, dan silap gaya saudara, kita boleh mengeluarkan Ketua Menteri Melayu pertama negeri Pulau Pinang. Bagi saya, mungkin saya tidak tepat, masanya kalau kita turun dan bincang dengan ketua-ketua masyarakat Cina. Kamu nak terus pertahankan PH, kamu tak boleh. Bagi undi pada kami, kita share kuasa di Pulau Pinang dan kita boleh mengubah Pulau Pinang DAP pasti akan tumbang. Strategi ini sedang berlangsung. Kita sedang menyusun gerak kerja. Yang panik dan menggelabah ni siapa? Mereka. Kan itu jangan gundah, jangan gulana, tengok sikit tak. Kita sedang mengembangkan pengaruh dan kekuatan kita. Kita sikit, sebelum pilihan raya pun, bila masa yang kita ni ramai. Kita memang tidak pernah ramai. Tetapi, tapak sokongan yang semakin berkembang. Saudara-saudara, orang nampak, apa dia? Apabila keputusan kes mahkamah bekas pengurusi Felda, bekas ahli parlimen Johor Bahru Syahril berlaku baru ini. Apa yang sebenarnya berlaku? Orang kata Syahril lepas di mahkamah. Tidak. Dia tidak lepas di mahkamah, tetapi pendakwa raya telah menarik pendakwaan tersebut. Apa kes Syahril ni yang begitu hebat sekali? Syahril, saudara, kesnya ialah menerima duit 1 juta daripada Najib. Dia terima duit 1 juta daripada Najib. Duit itu dalam bentuk cek daripada akaun M-Bank Najib. Akaun M-Bank Najib ini akaun mana? Akaun yang masuk duit SRC 1MDB yang menyebabkan Najib merengkok dalam penjara. Dalam mahkamah sebelum ini, dalam mahkamah, pendakwa raya berjaya membuktikan. Antara yang dibuktikan apa dia? Dapat cek itu Syahril telah masukkan ke akaun bank dia. Menggunakan cek akaun bank dia, saudara, akaun bank yang dia masukkan duit itu, akaun yang sama, benda yang pertama dia buat apa? Dia telah beli Honda City, Honda City, Honda Hybrid dengan duit secara tunai cash, tulis cek 100,000 lebih, beli kereta cash tanpa hutang. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Syahril? Dia gagal apabila penyata cukai pendapatan LSDN, dia gagal nyatakan 1 juta itu untuk dimasukkan dalam cukai. Kalau benda tu tak perlu cukai, tulis sajalah duit ini derma daripada, kalau Arab dah bagi negro ke apa ke kan. Tapi dia gagal. Fakta menarik yang saudara perlu tahu apa dia? 22 Disember. Dengar betul-betul, 22 Disember. Ini tidak disebut dalam mana-mana media. 22 Disember perbicaraan kes ini berlangsung di Mahkamah Tinggi. 22 Disember sepatutnya saksi yang hadir itu siapa? Najib Razak, tukang bagi cek yang sekarang menjadi banduan di penjara Kajang. Banduan di penjara Kajang. Tapi tahu atau tidak, 22 hari bulan dia banduan. Dia tidak hadir ke mahkamah. Hakim marah. Kenapa kamu tak bawa saksi? Kenapa tak diuruskan dengan penjara? Pendakwa raya patut bawa saksi yang diuruskan dengan penjara ke depan hakim. Saudara tahu, semua orang, peguam bela diam, semua diam. Akhirnya pendakwa raya bangun, cakap dengan Yang Arif, sebab
peguam kepada Najib berada di luar negara, Syafi'i berada di luar negara. Jadi Najib nak datang hanya dengan peguam dia saja, hanya dengan peguam dia saja. Dia saksi, dia banduan, kenapa dia boleh buat pilihan? Maknanya something wrong somewhere dalam sistem mahkamah dan pejabat pendakwa raya Malaysia. Pendakwa raya boleh cakap apa? Dia bangun, Yang Arif, jangan ambil tindakan kepada saksi yang tak hadir, tetapi kita bagi 5 hari bulan Januari untuk saksi hadir bersama dengan peguam. Untuk saksi hadir bersama dengan peguam. Pendakwa raya minta dengan hakim dengan ambil tindakan. Saudara, pada hari tersebut saya dah kata keadaan sangat berbeza dan bermulalah pembersihan secara tidak tutup lagi. Pendakwa cakap apa? 5 hari bulan Ya Arif, Najib akan datang sebab kita nak soal Najib. Duit ni datang daripada mana? Dia cakap duit ini adalah duit bayaran